insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor Malaysia menjadi model masyarakat berbilang kaum. Mari kita lihat. Malaysia sebagai model negara masyarakat berbilang kaum kepada negara lain bukanlah suatu perkara yang aneh. Hal ini kerana Malaysia mempunyai satu kekuatan yang melayakkan menjadi model, iaitu rakyatnya yang terbentuk daripada berbagai identiti dan berbilang bangsa. Oleh itu, perpaduan merupakan satu keperluan dan kemestian untuk melindungi rakyat agar hidup dalam keadaan harmoni dan aman sentosa. Sebenarnya, terdapat banyak faktor yang menjadi sumber kejayaan Malaysia sebagai model negara masyarakat berbilang kaum. Antaranya ialah perbezaan agama. Okey, kita lihat di sini secara umumnya agama dapat diinterpretasi sebagai interaksi antara manusia dengan suatu kuasa yang mengagumkan serta ia disangka mampu memberi jaminan keselamatan. Hubungan yang dianggap kudus ini mendorong manusia untuk patuh dan taat. Ia juga dicintai oleh manusia sehingga mereka percaya dan meminta perlindungan dengannya. Kebanyakan pengkaji sejarah agama sepakat bahawa agama merupakan keperluan asasi sekalian manusia di muka bumi ini. Kita boleh tengok di Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan bercorak keislaman telah membolehkan hak kebebasan dalam beragama kepada mereka yang bukan beragama Islam tanpa apa-apa desakan dan halangan. Hal ini kerana kebebasan beragama di Malaysia sangat penting bagi mewujudkan perpaduan di antara rakyat pelbagai etnik dan melindungi keseimbangan politik, sosial dan ekonomi negara. Kerana itulah kita dapat lihat setiap kumpulan etnik mempunyai 10 terdapat tempat beribadat mengikut adat dan kepercayaan agama masing-masing. Setiap kaum telah mewujudkan pergerakan serta pemuafakatan untuk mempertahankan kebiasaan tradisi mereka selaku rakyat Malaysia. Okey, sebagai rakyat Malaysia, mestilah saling menghormati perselisihan agama yang ada dalam negara serta menjadikan budaya saling hormat menghormati tonggak utama dalam pengamalan kita. Cabaran dari segi aspek politik pula ialah perjalanan politik di Malaysia telah pun bermula sebelum rakyat Malaysia mencapai kemerdekaan. Contohnya rancangan Malaya Union yang diperkenalkan untuk menyatukan semua negeri di tanah Melayu di bawah sebuah pentadbiran British dengan tujuan mahu memudahkan rakyat bukan Melayu. Akan tetapi, mendapat tentang daripada kaum Melayu selaku penduduk asal, sehingga ke hari ini kita dapat lihat terdapat pelbagai parti politik dengan tujuan yang tersendiri. Namun begitu, kita tidak harus lupa bahawa perkara ini perlu diberi perhatian yang teliti dan tidak boleh dipandang remeh kerana sekiranya perbezaan politik ini difahami dengan baik, ia akan mendidik masyarakat untuk bertoleransi dan bekerjasama mempertahankan kemerdekaan negara. Jurang ekonomi yang besar di antara etnik merupakan cabaran yang utama yang dihadapi. Hal ini kerana dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah telah membawa kepada perubahan besar terhadap status ekonomi Malaysia kerana rakyat Malaysia telah dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut etnik. Yang pertama, pelonggongan dan perdagangan untuk etnik Cina. Yang kedua, ladang getah untuk etnik India. Dan yang ketiga, aktiviti pertanian untuk etnik Melayu. Keadaan ini bukan sekadar telah menyebabkan pemisahan kaum, malah meluaskan lagi jurang pendapatan di antara kaum serta meninggalkan kesan yang negatif. Selain itu, jurang perbezaan yang ketara dalam ekonomi ini telah mengakibatkan interaksi hanya berlaku di dalam kaum yang sama. Kini kita dapat melihat dengan jelas jurang perbezaan antara kaum kerana setiap kaum bebas untuk memilih corak aktiviti dalam menjana pendapatan harian mereka.
Seterusnya, penghijrahan besar-besaran daripada China dan India ke Tanah Melayu dikaitkan dengan datangnya puak British ke Tanah Melayu sejak Pulau Pinang diambil pada tahun 1786. Punca penghijrahan China ke Tanah Melayu ialah kerana masalah ekonomi yang tidak stabil dan bencana alam yang berlaku seperti gempa bumi dan banjir. Penduduk-penduduk dari negara China mengamalkan aktiviti-aktiviti perdagangan ketika zaman kegemilangan Melaka, tetapi hanyalah dalam jumlah yang sedikit. Gerakan kedua selepas kedatangan masyarakat Cina ke Tanah Melayu ialah masyarakat India. Puncanya ialah kerana musim di negara mereka, iaitu musim kemarau, yang menyebabkan sistem penuaian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, lantas menyebabkan bekalan makanan mereka terjejas. Selepas kedatangan imigran luar, maka bermulalah penyusunan masyarakat berbilang kaum, iaitu kita dapat lihat bangsa Cina dan bangsa India berasimilasi dengan adat resam tempatan seperti kelompok Baba dan Nyonya, iaitu daripada keturunan Cina. Seterusnya India Melaka yang digelar sebagai Ceti. Oleh itu, kita dapat lihat penduduk Malaysia pada masa kini mempunyai darah kacukan. Perkahwinan campur ialah perkahwinan menyatukan dua individu yang berbeza agama, bangsa dan juga budaya. Dalam sejarah, perkahwinan campur ini telah lama diaplikasikan dengan maksud yang tertentu, seperti untuk menjalinkan hubungan antara dua negara. Perkara ini dapat kita lihat melalui perkahwinan antara Sultan Mansur Shah dan juga Puteri Hang Lipo yang mahu melakukan hubungan diplomatik. Oleh sebab itu, budaya atau tradisi kahwin campur ini tidak lagi asing kepada masyarakat Malaysia. Bahkan laporan statistik perkahwinan dan perceraian di Malaysia mencatatkan sebanyak 9% daripada jumlah perkahwinan di Malaysia yang merupakan hasil kahwin campur. Perkahwinan ini turut mendapat izin daripada agama, semestinya lah selagi mana tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Perkahwinan campur telah memberikan impak dan juga kesan dari segi pendidikan secara langsung kepada pasangan pengantin, di mana mereka akan bersikap lagi open-minded, iaitu bersikap terbuka sehingga mengukuhkan lagi hubungan yang telah terjalin dalam perpaduan. Keadaan ini menunjukkan bahawa mereka dapat menerima perbezaan dan juga budaya, bahkan turut sama-sama mengamalkan kepelbagaian budaya, seperti sama-sama meraihkan perayaan kaum masing-masing. Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbeza kaum, agama dan tradisi, sedar bahawa cabaran utama kepada negara ini ialah menjaga kemajemukan sosial. Cabaran ini akan sentiasa ada dalam usaha membentuk keharmonian antara kaum serta menyebabkan negara perlu sentiasa mengatur strategi yang bijak dan memberi penekanan tentang rasa hormat. Oleh kerana Malaysia mahukan masa depan yang baik dan sentiasa berfikir untuk menjadi sebuah negara moden, maka Malaysia perlu sedar akan satu hakikat, iaitu konflik dalam gelombang globalisasi dan pasca kemodenan ini akan sentiasa ada dan perlu kepada pengurusan yang bersifat berterusan. Golongan pemimpin dan juga rakyat akan menghadapi pelbagai cabaran sama ada dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan mahupun sosial. Namun cabaran ini semua tidak sepatutnya menggugat semangat untuk mengharmonikan masyarakat berbilang kaum. Cabaran ini semua sepatutnya dianggap sebagai sebuah proses untuk mematangkan diri agar mampu untuk mengurus negara dengan lebih baik. Okay, kesimpulannya, pendek katalah, Malaysia ni yang dulunya tanah Melayu pernah ditakluki penjajah seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan juga Jepun. Okay, tak lain tak bukan, mereka ni menjajah
adalah untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kesemua penjajahan ini telah menjejaskan aspek ekonomi, politik dan sosial tanah Melayu. Orang Melayu kita pada ketika itu boleh melihat lagi kesan penjajahan seperti memperkenalkan tulisan Romi kepada tulisan Jawi. Penjajahan ini jugalah yang memperkenalkan kaum lain ke tanah Melayu dan seterusnya membentuk masyarakat berbilang kaum. Namun perjuangan dari mereka ini yang mencintakan tanah Melayu inilah yang telah membebaskan masyarakat dari belenggu penyiasaan yang merampas kebebasan mereka setelah sekian lama. Walaupun konflik ni masih wujud, tapi ianya taklah teruk berbanding dengan dulu. Sebabkan dulu nikmat kemerdekaan ni adalah sesuatu yang tersemat dalam hati semua orang. Kita lihat dari perspektif menyatu padukan pelbagai kaum dalam semua aspek. Terdapat banyak faktor yang mana ianya boleh menjadikan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara yang boleh dijadikan model, contoh dan teladan kepada negara lain. Kita dapat lihat bahawa salah satu faktor utama iaitu saling hormat menghormati merupakan antara tunjang utama dalam proses untuk Malaysia ni menjadi model negara bermasyarakat, berbilang agama serta berbilang kaum. Ini adalah kerana dengan kita ni menghormati kepercayaan pelbagai kaum untuk mempunyai sikap positif yang lain seperti saling memahami dan bekerjasama, inilah yang dapat mewujudkan negara kita ni ke arah yang lebih baik. Pemuafakatan mereka inilah yang mempunyai harapan pemimpin dan juga harapan rakyat. Dengan perkara ini, hasrat kerajaan untuk membangunkan negara bertaraf dunia akan menjadi mudah untuk dilaksanakan kerana elemen-elemen yang penting seperti ini telah pun dikuasai. Selain itu, segala cabaran dan rintangan dapat diselesaikan sekiranya pemimpin dan orang ramai melihat dan menilai semula semua faktor yang membolehkannya hubungan antara kaum ini menjadi lebih erat. Dalam menjadikan Malaysia ni antara sebuah negara yang patut dicontohi, ianya bukan terletak pada satu pihak saja. Malah pemimpin dan juga rakyat perlulah saling bekerjasama untuk mencipta suasana yang lebih baik. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Melalui kerjasama antara pemimpin dan rakyat inilah Malaysia ni boleh menjadi model negara bermasyarakat, berbilang agama serta berbilang kaum. Oleh itu, untuk mencapai matlamat ini, tak kira siapa pun, tapi yang pasti semua orang perlu sama-sama berganding bahu menyumbang idea ke arah untuk membangunkan negara yang jauh lebih baik lagi.